Semalam, ni kita masuk pula ni. Cerita penting kita. Apa agenda Dr. Mahathir? Semalam, bila warga mendengar bahawa katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bersama dengan Dr. Mahathir serta Mak Sabu, Lim Guok Eng akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk membincangkan tentang kedudukan negara, berhubung dengan minta supaya Parlimen dapat dibuka semula dan provokasi darurat ditarik semula. Warga seluruh negara mengambil dengan hati yang terbuka dan dengan penuh kesyukuran. Rupa-rupanya indah khabar dari rupa. Bukannya tuanku menitahkan mereka menghadap. Sebab itu semalam saya tak nak ulas. Hari ini saya mengulas. Tuanku tidak menitahkan mereka menghadap. Rupa-rupanya mereka hanya menghantar memorandum. Kalau buat menghantar memorandum, betul lah macam mana kata Iswati daripada Parti Keadilan tu. Dia kata itu kerja budak-budak je buat. NGO. Orang macam Iswati dia kata saya sendiri dia kata dah hantar NGO. Dah hantar memorandum. Itu takkanlah level Dr. Mahathir. Takkanlah level Datuk Seri Anwar Ibrahim. Takkanlah level Mak Sabu pergi ke istana menjerit kat tepi pagar minta supaya darurat ditamatkan. Ini is a nonsense game. Sekarang kita ingatkan bahawa tuanku jemput, tuanku titah mereka menghadap. Tidak, rupanya mereka tidak bertemu dengan tuanku. Cuma menghantar memorandum, mula-mula di pagar, bawa masuk, jumpa dengan pegawai istana. Minta supaya pegawai istana ini bawalah kendak kami, tuntutan kami kepada Duli Yang Maha Pertuan Agong. Jadi kerana itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, this is wasting of my time. Maka beliau walaupun banyak orang marah dia kata baik dia santuni rakyat dia di Polisen. Sebab itu Lim Guok Eng pun datang. Jadi akhirnya 3 orang. Mak Sabu, Dr. Mahathir dan Khalid Samad. Adalah daripada Keadilan saudara Fahmi Fadzil. Nah, ini memberi gambaran. Jadi saya melihat ini bagi saya ini seolah game tau. Ini seperti satu percaturan yang nak memperkecilkan istana seolah-olah. Jadi gambarannya Dr. Mahathir turun, terpaksa berjalan kaki, nak menghadap Agong, Agong tak nak jumpa dia, Agong ni angkuh. Itu yang nak digambarkan. Supaya rakyat marah pada raja. Kerana beliau menyatakan, dalam kenyataan, Dr. Mahathir dia mengatakan, rakyat sekarang ni sudah mula mempertikaikan istana. Saya kata, ini kenyataan baru. Cukuplah dulu, 1987 dulu kita bermasalah dengan istana. Ini keadaannya. Dan saya tengok dalam 2-3 hari lepas, mulalah. Akhirnya dalam satu laman web Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemaisuri Agong, mula ada mereka yang mula bersikap nakal. Akhirnya Tuanku bijak, dia putuskan. Dia stop, dia tutup dia punya laman web dia. Dengan hashtagnya dengki ke. Nah, benda sekarang ni kenapa kita sampai ke tahap ini? Apakah tidak ada perundingan yang baik? Saya lebih senang mereka mengutus surat melalui pegawainya minta supaya ada perbincangan antara Agong dengan pimpinan parti politik. Saya yakin tuanku tentulah akan memberikan ruang waktunya. Ini tidak. Ya, kita harus fikir. Ya, kita kena ingat, saya cuba mengimbau kembali masa lepas. Siapa yang pindahkan kuasa pengisytiharan darurat ni daripada Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri? Sebenarnya ini dulu dilakukan dulu zaman Dr. Mahathir. Kita baca balik sejarah kita ni. Siapa pula yang melucutkan kekebalan Raja-Raja Melayu? Kalau bukan Dr. Mahathir. Dan siapa yang mewujudkan undang-undang bahawa raja-raja boleh diseret ke muka pengadilan dan dibicarakan? Koyak sistem negara kita ni. Siapa pula yang menamplak minta Raja-Raja Melayu jangan mencampuri urusan politik? Ini selalu lihat sejarah. Saya melalui sejarah itu. Saya melihat. Jadi saya lihat semalam, peristiwa semalam seperti nak mengheret balik rakyat. Memang Dr. Mahathir satu orang yang bijak dalam berpolitik. Dia kita main snooker, pukul anak sini menantu. Tadi saya membaca, menatap kenyataannya tentang sebelah perkara. Dia kata Perdana Menteri tak betul, Perdana Menteri itu begini, silap Perdana Menteri. Tetapi akhirnya yang baru mau dibawa kepada rakyat, yang salah tuanku. Kita warga Cita Damai, kita warga UMNO yang sentiasa mempertahankan Raja-Raja Melayu. Kita tidak akan mengizinkan bahawa imej Raja-Raja Melayu ini
dihakiskan. Kita tak mahu benda begitu. Nak berpolitik, berpolitiklah. Tapi jangan sampai raja-raja Melayu menjadi dipersendakan oleh rakyat. Kita bernaung di bawah payung duri tuanku. Kena ingat, sistem demokrasi kita ini memang betul bukan sistem monarki mutlak. Sistem negara kita ini adalah sistem raja berperlembagaan. Jangan cuba-cuba nak mencetuskan suasana seolah-olah negara ini nak dijadikan republik. Ini saya melihat ke arah itu. Saya minta maaf saudara, mungkin saudara tak setuju dengan saya, itu terpulang. Saya merasakan bahawa sudah ada elemen-elemen begitu. Kita lihat, ada agenda ni. Sebab itu saya kata, apa agenda Dato' Mahathir sebenarnya? Sampai dia sanggup pergi, sedangkan tidak ada pun temu janji. Kenapa dia sanggup melakukan begitu? Jadi menggambarkan imejnya seolah-olah susah payah hanya dia untuk rakyat ni nak jumpa dengan Agung, Agung tak nak jumpa dengan dia, Agung tutup pintu istana. Ini gambaran yang salah nanti. Dan rakyat akan meletakkan kesalahan pada istana. Sedangkan ada caranya. Ini saudara baca tenang-tenang. Saya nak bagi pandangan second thought. Sebab bila saya tengok Twitter, cerita dengki ke apa semua, dah kena serang penguasa Agung. Kemudian gambarannya. Sebab dia tidak mendapat perkenan tuanku dan tuanku tak panggil lagi. Apalah salah? Hantar surat minta temu janji. Saya tidak yakin yang tuanku akan menafikan. Tentulah baginda sebagai Agung kalau ini ketua parti. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama. Ini tidak. Tapi kerana ada agenda tertentu. Sebab itu saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim tak hadir. Dia kata ini, dia tak maulah kalau begini katanya. Ini percakapan politik. Sebab itu, saya nak baca catatan daripada Datuk Dr. Ramlan Yunus. Kita baca tenang-tenang fikiran saya ya. Datuk Dr. Ramlan Yunus dia kata Malaysian Research. Dia kata tun Dr. Mahathir di belakang Republik Malaysia. Big question mark. Dia telah viral satu perdana yang cukup berani dari yang mulia Datuk Aziz Cemor. Dia kata mengenai cita-cita Tun Mahathir untuk menjadikan Malaysia sebuah negara republik sekular. Apakah benar Tun Mahathir adalah tokoh besar yang berada di belakang gerakan subversif untuk Republik Malaysia? Kalau benar, memang tidak mengherankan mengapa Tun boleh bersekongkol dengan siapa saja yang diketahui mendukung gerakan Christian Evangelist. Kalau benar dia kata, tidak heran mengapa PAS bersungguh-sungguh mempertahankan Dr. Mahathir sebagai PM Malaysia. Kalau benar, memang tidak mengherankan mengapa Tun Mahathir rapat dan mesra dengan tokoh-tokoh pendakwa Wahabi katanya. Kalau benar, memang tidak mengherankan mengapa Tun Mahathir sanggup menggunakan segala cara untuk menumbangkan Datuk Seri Najib dan Barisan Nasional. Kerana UMNO Barisan Nasional mempertahankan institusi raja-raja. Ya, saudara. Kalau benar, katanya lagi, ini tulisan daripada Profesor tadi, dia kata kalau benar, memang tidak mengherankan mengapa Tun beria mahu membubarkan UMNO. Itu parti politik yang ditubuhkan untuk mempertahankan Islam, Melayu dan raja-raja Melayu. Jadi sebab itu, the only way, bungkuskan UMNO ni. Bila UMNO tak ada, orang Melayu dah tak ada. Parti yang akan mempertahankan. Jangan lupa, kita mencapai kemerdekaan, punca kita mula-mula sekali, apabila UMNO tidak bersetuju dengan perjanjian Melayunya. Yang waktu itu pemimpin-pemimpin UMNO melihat bahawa Melayu Union ini adalah untuk menguasai kembali negara kita ini yang meletakkan taraf raja-raja Melayu di bawah kaki mereka. Dan UMNO bangkit. Kita bangun menentang. Kita mempertahankan institusi raja-raja Melayu kita. Kita membela raja-raja Melayu kita. Dan sebab itu sekarang ni ada usaha nak membunuh UMNO. This must be seen. Saya lihat benda ni. Saya tak mau menuduh, tapi kita kena fikir. Kerana saya melihat cara semalam. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tak datang. Dia kata ini ada agenda ni. Dia kata kalau betul-betul hantar surat Agung dengan resmi dengan ini menitahkan. Siapa berani lawan titah tuanku? Kalau tuanku titahkan, semua mengarah. Boleh buat. Ini tidak. Gambarannya hidup. Daulat. Ini apa rakyat. Saya tengok semalam tu. Ini tak betul ni. Soalan ni, PKR UMNO okey tu. Ini soal parti soal lain. Tapi saya melihat sekarang ni, sebab itu tulisan daripada Datuk Dr. Ramlan tadi. Dia kata, kalau benar, memang tidak mengheranlah mengapa Tun tidak menyerang Tasimuddin dengan isu nama palsu. Dia bercakap tadi, tapi isu nama palsu dia tak serang. Dia serang konon-kononnya bahawa Tasimuddin ini tidak mempunyai keabsahan. There is no legitimate untuk minta menasihat agung mengisytiharkan darurat.
Jadi Agung pun bersetuju. Siapa salah dalam? Dia seolah-olah nak melamprakkan bahawa istana yang bersalah. Kalau nak serang Nasimuddin all out. Ini bangan saya, ini tidak. Sekejap dia kata dia nak bersama dengan pejuang. Waktu yang sama pula dia templak Nasimuddin. Jadi saya kata, ini apa hal ni? Saya cuba membaca. Saya membaca gerak dia. Jadi, tak heran.